Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan? Tuan-tuan yang dah masuk, cuba komen macam mana. Suara okey, tak ada gangguan. Abang Johan macam mana? Suara okey? Syekh Ghazali? Suara okey? Khair Uthman macam mana suara? Alhamdulillah. Kalau okey komen Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Assalamun ala ibadilladzina istafa. Amma ba'du fa'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan hari ni ayat. Inna ja'alna ma'alal ard zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim. InsyaAllah tuan-tuan, tag nama kawan-kawan kita, share kepada mereka di luar sana supaya lebih ramai orang yang akan dapat manfaat daripada fawaid surah Al-Kahfi yang malam ini telah pun masuk dalam siri yang ke-11 kalau saya tak lupa. Jadi 2 hari lepas kita bincang tentang bala. Ayat Allah Subhanahu wa taala, linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Kami datangkan apa yang terkandung di bumi sebagai perhiasan supaya kami menguji siapakah di antara mereka membawa amal yang terbaik. Jadi 2 hari lepas kita bincang tentang bila mana Allah Ta'ala datangkan bala. Maka bala tadi ada 3 jenis. Pertama, sama ada bala itu didatangkan Allah untuk balasan kepada kita. Yang kedua, Allah datangkan bala, Allah nak ampun dosa kita. Dan yang ketiga, Allah datangkan bala, Allah Subhanahu wa taala nak tinggikan makam kedudukan kita. Kemudian dalil-dalil nombor 1, nombor 2, nombor 3. Dalil petanda yang Allah Ta'ala nak balas kita bila mana didatangkan ujian, kita masih lalai, kita tidak ada rujuk pada Allah, kita masih mengadu kepada orang ramai, tidak tawajuh pada amal. Itu tanda Allah bagi balasan kepada kita daripada bala tersebut. Dan tanda yang kedua, Allah Ta'ala nak ampun dosa kita bila mana dalam musibah yang terkena kita, kita rujuk ila Allah, kita bertaubat pada Allah, kita tawajuh kepada ketaatan dan amal. Dan nombor 3, tanda bagi orang yang Allah Ta'ala datangkan bala, Allah Ta'ala nak tinggikan kedudukan dia bila mana satu orang itu dalam musibah tersebut dia tetap tenang, tetap tenteram, dan dia masih di dalam mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala walaupun dalam musibah. Malam ini kita sambung kepada apa kata Syekh Ahmad Rifai Kabir rahmatullah alaih berkenaan dengan bala itu sendiri. Maka Syekh Ahmad Rifai Kabir rahmatullah berkata, kullu bala'in yuqarribu minal maula fahuwa fil ismi balwa wa fil haqiqati zulfa. Setiap bala musibah yang menghampirkan diri seseorang kepada Allah, kepada Maula. Maula di sini maknanya Allah.
fahuwa fil ismi balwa, ianya pada namanya disebut sebagai bala, wa fil hakikati, tapi pada hakikatnya ia adalah zulfa, asbab penghampir diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap bala, bila datangnya bala tersebut menyebabkan seorang itu makin hampir diri kepada Allah. Jadi pada namanya dia adalah bala, tapi pada hakikatnya adalah zulfa. Apa maksud zulfa? Asbab menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa kullu bala'in yub'iduka 'anil maula, dan kemudian setiap bala musibah yang menjauhkan diri kamu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, makin datang bala makin jauh. Nah, apa yang terjadi di Malaysia kita? Banyakkan di seluruh dunia. Makin banyak meningkat COVID, makin banyak para pemuda remaja buat video TikTok. Joget sana sini, tangan ke atas ke bawah. Semakin banyak meningkat wabak COVID, semakin banyak, semakin pub dibuka. Ya, semakin kelab malam dibuka. Jadi wa kullu bala'in, setiap bala yang menjauhkan kamu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, fahuwa fil hakikati balwa, dan ianya adalah pada hakikatnya memang itu bala. Memang itu bala. Bila bala datang menjadi asbab kita dekat pada Allah Subhanahu Wa Taala, ianya bala pada nama saja. Pada hakikatnya dia adalah zulfa, menghampir diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi setiap bala yang menjauhkan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, memang dianya fahuwa fil hakikah, pada hakikatnya memang balwa, yakni memang ianya bala. Hazrat Ibrahim alaihissalam juga telah diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi ujian tersebut pada hakikatnya menjadi asbab penghampiran diri baginda kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jika dilihat syaitan, iblis juga diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi ujian itu menjadi asbab laknat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kenapa? Wajah sikit sebabnya adalah Ibrahim alaihissalam di dalam diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Ibrahim alaihissalam menyeru Allah, hasbi rabbi. Hasbi rabbi, mencukupi Allah bagiku. Akan tapi iblis ketika mana diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia menyeru hasbi nafsi, cukuplah nafsuku. Mencukupilah nafsuku bagi diriku. Di sana hasbi rabbi, di sini hasbi nafsi. Di sana ujian asbab mendekatkan diri pada Allah, di sana ujian asbab dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tajuk seterusnya, ujian ini merupakan dalil muhabbat dan cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis ada menyebut, hadis terkandung dalam Al-Jami' Al-Saghir, "Iza ahabballahu 'abdan ibtalahu liyasma' tadarru'ahu." Bila mana Allah Subhanahu Wa Taala mencintai hamba-Nya, ibtalahu, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan ujinya. Supaya apa? Liyasma'a tadarru'ahu, supaya Allah Subhanahu Wa Taala nak mendengar rintihan dia. Bila mana Allah Ta'ala mulai mencinta seorang hamba, Allah Ta'ala memerangkapkan dia dalam bala, musibah. Supaya apa? Dalam bala yang dikena pada dia tadi, Allah Ta'ala suka dengan hamba-Nya merintih. Ya Allah, aku sakit ya Allah. Ya Allah, aku tak boleh celak ya Allah. Ya Allah, aku tak boleh berjalan seperti biasa. Allah suka mendengar tadarru', rendah diri dan rintihan sebegitu. Jadi, itu tanda Allah Ta'ala cinta kepada seorang hamba. Dalam satu hadis yang lain menyebut, iza ahabballahu qauman, bila mana Allah mencintai satu kaum, ibtalahum, maka Allah Ta'ala timpakan mereka dengan musibah. Allah uji mereka. Allah Ta'ala merangkapkan mereka dalam ujian, bala dan sebagainya. Dalam hadis yang lain pula menyebut, iza ahabballahu abdan, bila mana Allah Ta'ala mencintai seorang hamba, ibtalahu, Allah Ta'ala akan ujinya. Ada ujian yang Allah lemparkan, tanda Allah cinta. Mudah-mudahan kita termasuk daripada golongan tersebut. Ada satu waqiah cerita yang ajib berkenaan seorang isteri minta talak daripada suaminya. Tuan Syekh nak dengar tak? Nak dengar? Ada bawa apa-apa nak dengar? Ada mahal dia kalau. Tak ada bawa apa-apa tak boleh dengar. Kisah yang ajib berkenaan isteri meminta cerai daripada suaminya. Tuan-tuan nak dengar tak sini? Cuba komen. Siapa nak dengar cerita ajib ini, cuba komen. Saya nak dengar cerita ajib. Syahar se talab laki ajib waqi'ah. Kisah yang ajib berkenaan isteri meminta cerai daripada suami. Rahim Rainbow nak dengar, cuba komen.
Rahim Rembo tu, Masya Allah. Ustaz Rahim kita pernah mengajar di sini, Masya Allah. Ustaz Rahim mungkin rindu dengan suasana madrasah kita. Kadang-kadang ambil masa mari dengar, mari jalan sini Ustaz Rahim, PKP habis. Boleh insya-Allah. Seorang sahabat radhiyallahu taala anhu, para sahabat radhiyallahu taala anhu ajma'in, mereka sangat perhatikan diri mereka. Adakah ditimpa kesedihan ataupun musibah, kerunsingan ada datang ke tidak? Mereka selalu duduk perhati. Dalam kehidupan kami ni ada tak didatangkan musibah, kerunsingan ataupun tidak? Wajib Allah Ta'ala ke Muhammad. Mereka menganggap, siapa? Para sahabat ni menganggap bila datangnya musibah, bencana, ujian, itu merupakan alamat cinta Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada mereka. Yakni bila datang kefakiran, mereka gembira bila datang kefakiran. Gembira iaitu esi nikmat. Mereka kata ini merupakan satu nikmat yang mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala hanya mengurniakan kepada hamba-hambanya yang dicintai. Ram operasi perkhush hotete, mereka begitu gembira di dalam kesedihan dan kebimbangan, gembira dalam kesedihan dan bala. Keperwardagan yang kami apna makna mereka menganggap bila Allah Subhanahu Wa Ta'ala menghantar musibah dan bala, mereka faham bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala anggap ini orang kita. Isliye perasani beji. Sebab tu Allah Ta'ala hantar kesedihan dan bala bencana tadi. Itu sahabat. Jadi berkenaan dengan tersebut, ada seorang sahabiah, berkenaan dengannya, satu malam telah berlalu di rumahnya, sedang dia baring bersama suaminya, maka suaminya bagi tahu, mujib panilah dia, bawa kepada aku air. Suami kata, sayang, bawa air, bawa mari. Jadi isteri kata, buat acha, baiklah. Lalu dia bangkit, pergi ambil air segelas. Bila bawa mari air segelas, bagi kepada suami dia, tiba-tiba suaminya dah telah terlelap mata dah. Suami dah terlelap dah. Tadi minta air, minta jus, koyah dan sebagainya. Bila bawa mari setuduk, dah tidur dah. Tidur. Apa wanita tadi buat? Abyi Allah ki bandi pani ka piala. Jadi hamba Allah wanita tadi, dia tetap memegang gelas tersebut di samping suami dia, menunggu bilakah suami aku nak celik mata. Ajib. Supaya aku memberikan kepada suami aku segelas air yang diminta tadi. Komen subhanallah. Bila waktu pagi, maka suaminya telah celik mata sampai pagi subuh baru celik mata. Maka bila dilihat sang isteri masih memegang segelas air yang diminta malam tadi, maka bila sang suami melihat akan keadaan isterinya, suaminya sangat gembira lalu berkata, "Acha, baiklah," dia kata, "aku sangat gembira denganmu wahai sayang. Hari ini apa saja kamu nak minta, nescaya aku akan tunaikan." Dia offer. Kalau kita ada wanita di sini tak? Kalau kita nampak dah emas 916. Emas tengah murah ni, abang dah offer ni, beli emas dah. Jadi suami kata, "Sayang nak minta apa, mintalah malam ini." Maka sahabiah tadi kata, "Acha, fir merah matlabat mana?" Dia kata, "Baiklah, permintaan aku hari ini adalah ab mujid talak dia diji. Abang ceraikan saya." Ya Allah. Itu permintaan dia. Dia minta supaya suami dia menceraikan dia. Presyan weki itu ni mahabbat. Jadi suaminya begitu presyan, tension sekali betapa sang isteri yang sangat mencintai, seorang isteri yang sangat berkhidmat pada suami, seorang isteri yang sangat taat, seorang isteri yang sangat solehah. Sekarang dia nak minta diceraikan. Dan offer itu pun telah diberi kepada aku. Tak bagi kan, nanti langgar janji, bagi kan nanti saja. Pucine lagi gitu talak ucati. Maka suami tanya, "Kenapa kamu minta talak? Kenapa minta cerai?" Maka dijawab, "Apne khudi tu kaha, kan abang sendiri kata apa yang saya minta abang akan tunaikan. Me pura kau enggak? Apne call bertanya mujhe talak dia. Sekarang abang tunaikan janji abang dan cuba ceraikan saya. Minta tolong ceraikan saya." Maka dikatakan pada waktu pagi mereka telah pergi untuk berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam nak tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam akan masalah ini.
Sang suami tak berani cerai lagi, pergi tanya Nabi lah dulu macam mana buat keputusan. Maka mereka buat keputusan, okeylah, bawa acah, kita pergi jumpa Nabi SAW. Selepas selesai sembahyang subuh, sepasang suami isteri tadi mereka berjalan nak pergi ke rumah Nabi SAW. Pada pertengahan jalan, tiba-tiba kudrat Allah, sang suami tadi dia terlanggar apa entah. Maka kakinya pada pertengahan jalan dia tersadung macam mana, tersepak batu macam mana, dia jatuh ke bawah, menyebabkan badan dia terhantak ke bawah dan telah keluar darah di badannya. Maka sang isteri tadi dengan segera menarik dia punya kain tudung dia, apa dia panggil? Tak, dia mencarikan dulu. Kan? Mencarikan dia punya kain tudung tu, lalu dia ikat tempat yang cedera tadi kepada suaminya. Dia bersihkan luka, kemudian dia ikat dengan kain tudungnya tempat yang luka suami dia tadi. Lalu mereka U-turn balik ke rumah. Tak jadi pergi jumpa Nabi lah, dah kena aksiden tengah jalan ni kan. Maka apa jadi? Kena lagi kiu masalah ni pushna. Suami kata nak balik, kenapa tak nak pergi tanya masalah ke? Sang isteri kata naik masalah pushna. Isteri kata tak, sekarang tak perlu lagi nak tanya apa-apa masalah. Dah settle lah pula. Kyunki ab mujab saya talak dan lagi surat naik. Karena sekarang aku tak perlu lagi minta cerai daripada kamu. Maka suami kata, ye ki abad. Apa cerita ni? Sayang, dia kata. Talak mang itu tu bi mujib. Ketika kamu minta cerai, aku tak faham. Sekarang kamu meninggalkan untuk pergi tanya masalah tentang cerai ni pun, itu pun aku tak faham. Asal bat ki akhir, dia kata. Apa cerita sebenarnya ni? Maka isteri kata, gar chane wahang betul. Balik rumah nanti saya bagi tahu. Balik rumah dulu. Maka mereka U-turn balik rumah. Sampai saja rumah, sang suami pun duduk saja. Sang suami tanya, asal bat ki hati? Apa masalah sebenarnya ni sayang? Maka sang isteri kata, apnehi tu Nabi Akram ki hadis sunaiti. Kamu sendiri yang selalu mendengarkan hadis Nabi SAW kepada aku. Jab Allah Ta'ala, bila mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala cinta kepada seseorang, maka di situ Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan hantar musibah, bencana, ujian dan sebagainya. Kan? Dan ujian itu akan datang kepada orang yang Allah Ta'ala cintai, seperti mana air yang mengalir daripada tempat tinggi ke bawah. Faham tak? Seperti mana air yang mengalir daripada tempat tinggi ke bawah, begitulah ujian, musibah yang sentiasa akan kena kepada orang yang dicintai Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sekarang ni dia kata, aku adalah isteri kamu dan dah berapa lama dah aku kahwin dengan kamu, dan aku duduk di rumah kamu dalam keadaan senang, ada harta, ada kesenangan, ada kegembiraan. Akan tetapi aku perhati dalam tempoh kita kahwin ni tidak ada pernah berlaku sebarang musibah, tidak pernah berlaku kesedihan pun dalam rumah tangga kita. Waktu pula dia perhati. Maka apa dia kata? Meridil mikhyal peda, maka telah timbul dalam hati aku, dia kata, takut-takut dalam hati kamu ada nifak. Disebabkan nifak tadi, hamba risal Allah Ta'ala keberta apa ni piara jasanai. Maka disebabkan nifak yang ada pada kamu, maka muamalah, interaksi Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan keluarga kita bukan seperti mana interaksi Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan orang-orang yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yani Allah Subhanahu Wa Ta'ala bermuamalah dengan orang yang dikasihinya, Allah Ta'ala selalu uji dengan musibah, bencana. Tapi rumah tangga kita ni dah 7 tahun, 8 tahun kahwin, okey je, senang je, hati gembira je, sale naik je. Macam tu. Tak pernah tengok ada musibah, bencana apa. Jadi sebab itulah aku nak minta cerai dengan kamu tadi. Sebab itulah aku nak minta cerai. Mana saja kamera aku ke hadis cibat. Maka dia sebelum tu dia kata, dan aku fikir hadis Nabi SAW sudah tentu hadis yang hak, perkara yang benar. Dan apa yang aku perhatikan dalam kehidupan kita pun, itu pun tak mungkin salah. Lihaza manajah, maka yang disebabkan itu aku mahu minta cerai daripada kamu. Akan tapi bila di pertengahan jalan, bila aku lihat kamu telah diuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala, datang aksiden tengah hari tadi kan, menyebabkan kamu jatuh sehingga cedera sebegini rupa, maka foran semajliah, maka dengan segera aku faham bahawa iman kamu masih mantap, tidak ada sebarang sebentuk syak wasangka di dalamnya. Ab me sari zindagi ab ki bibi, maka sekarang aku telah buat keputusan, aku akan jadi isteri kamu seluruh hidup kita dan aku akan berkhidmat pada kamu.
Maknanya Allah Ta'ala dah uji dah kan. Maknanya orang ni bukan munafik lah. Allah Ta'ala uji dah. Sebelum ni tak ada uji. Sekarang Allah Ta'ala dah uji, hantar musibah sikit. Makna aku faham, memang kita juga termasuk dalam golongan Allah Ta'ala sayang kita, sebab tu Allah Ta'ala. Ya Allah. Ini terbalik dalam kehidupan rumah tangga kita kan. Kalau ada ujian, kita duk fikir abang ni tak ada buat kerja apa kan. Dia apalah umum mukminat, ini para sahabiah. Ini kehidupan mereka. Mereka perhatikan kalau tidak ada ujian datang, tidak ada musibah, tidak ada bala yang datang dalam rumah tangga mereka, mereka fikir lain. Takut-takut Allah Ta'ala tak sayang kita. Ajib. Allahu Akbar kabira. Jadi fawaidus suluk. Apakah faedah-faedah suluk yang boleh kita ambil daripada ayat yang kita baca semalam? Seorang salik perlu mengukir dalam hatinya bahawa Allah Subhanahu Wa Taala akan sentiasa menguji hamba-hambanya. Seorang salik ni dia perlu mengukir dalam hati. Ukir makna kita kena faham dalam hati kita bahawa seorang salik yang ingin menuju pada Allah Subhanahu Wa Taala akan sentiasa diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang kesihatan, kadang rumah tangga, kadang bergaduhan suami isteri, kadang ekonomi, kadang macam-macam ujian yang terus akan datang. Dan ujian tadi kadang-kadang taratan bil masari liyashkuru, kadang-kadang ujian yang datang tadi dengan ujian kesenangan. Ujian kesenangan didatangkan kepada kita supaya apa? Liyashkuru, supaya kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kesenangan datang, duit alhamdulillah, rumah tangga okey, semua ada cukup lengkap kan. Kesenangan datang, ujian di sana adalah ujian untuk bersyukur, liyashkuru. Wa taratan bil mudari liyasbiru, dan kadang-kadang datang ujian tadi dengan ujian susah payah, ujian musibah bala bencana, liyasbiru, supaya kita bersabar pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, ketika waktu nikmat di sana ada ujian syukur, dan ketika didatangkan musibah di sana ada ujian. Ujiannya adalah ujian kita sabar ke tak sabar. Oleh demikian, syukur dan sabar ini adalah satu perkara yang susah. Lihaza salik tarikat ki ye baat pesh. Oleh yang demikian, seorang salik tarikat dia perlu perhatikan perkara ini. Nikmat buat pada imtihan hai. Bahawa nikmat ini merupakan satu ujian yang besar. Nikmat kemudahan yang Allah bagi kepada kita ni sebenarnya satu ujian yang besar. Ramai orang boleh bersabar dalam ketika musibah yang datang. Tapi amat sedikit di kalangan hamba Allah yang bersyukur ketika nikmat. Yang ramainya mabuk apabila datang nikmat. Sebab tu Allah Ta'ala sebut, wa qalilum min ibadiyas syakur. Sangat sedikit di kalangan hamba-Ku yang bersyukur. Sangat sikit. Apa kata Hazrat Umar radhiyallahu taala anhu berkenaan dengan musibah? Hazrat Umar radhiyallahu berkata, bulina bid-dharra fasabarna wa bulina bis-sarra falam nasbir. Hazrat Umar kata, bila mana kami diuji dengan kesusahan, bala bencana, fasabarna, maka kami bersabar. Wa bulina bis-sarra, dan bila mana kami diuji dengan kesenangan, dengan keseronokan, falam nasbir, banyak keadaan kami tidak dapat bersabar. Itu kata Umar radhiyallahu anhu. Apa kata Hazrat Ali radhiyallahu taala anhu wa karramallahu wajhah tentang ujian? Hazrat Ali radhiyallahu taala berkata, man wusi'a alaihi dunyahu falam ya'lam annahu qad mukira bih fahuwa makhdu'un an aqlih. Ajib. Dia kata apa? Man wusi'a alaihi dunyahu, barang siapa diluaskan dunianya kepadanya. Barang siapa diluaskan dunianya kepadanya, falam ya'lam, dan dia tidak mengetahui, annahu qad mukira bih, bahawa dia tidak menganggap bahawa qad mukira bih, bahawa dia diperdaya dengannya. Fahuwa makhdu'un, maka sesungguhnya dia makhdu'un an aqlihi, sebenarnya dia ditipu oleh akalnya. Faham tak? Orang yang mana Allah Subhanahu Wa Taala diluaskan ekonomi, kesenangan hidup dan sebagainya, dan dia tak menganggap itu merupakan satu ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia sedang diuji dan diperdaya oleh dunia dia dan nikmat dia tadi, maka orang ini fahuwa makhdu'un an aqlihi, maka orang ini orang yang mana diseleweng oleh akalnya. Ada. Makna dalam kesenangan, makna kalau dalam kesenangan dia lupa Allah Subhanahu Wa Taala, dia menjauhi ibadat pada Allah Subhanahu Wa Taala, bertambah maksiat dan kelalaian kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka orang ini sebenarnya telah ditipu, dia telah diseleweng oleh akalnya. Maknanya mafhum makhalif daripada perkataan Ali ni,
barang siapa yang diluaskan dunianya kepadanya, dalam masa yang sama dia kena anggap bahawa itu satu bentuk ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia tak anggap ujian, dia anggap ini satu nikmat, maka dia tertipu oleh akalnya. Faham tak? Maksud zindagi husni amal. Kenapa? Maksud kehidupan adalah mempercantikkan amal. Kemudian dalam ayat yang kita baca 2 hari lepas, inna ja'alna ma'alal ard zina. Kami menjadikan apa yang terkandung di bumi ini sebagai satu perhiasan, linabluwahum ayyuhum ahsanu amala, supaya kami nak uji siapakah di antara mereka itu yang membawa amalan yang terbaik. Jadi ayyuhum ahsanu amala, siapakah di kalangan mereka yang bawa amalan yang terbaik. Berkenaan dengan tafsir ayat ayyuhum ahsanu amala ni dengan lidah baginda Nabi SAW, satu kali Hazrat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi SAW berkenaan dengan ayat linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Terjemahannya, supaya kami memberi ujian siapakah di antara mereka membawa amalan yang terbaik. Berkenaan dengan ayat itu, satu kali Nabi SAW baca ayat tersebut, maka saya tanya. Siapa tanya saya? Abdullah bin Umar tanya. Ya Rasulullah, iskal kiamat, apa makna linabluwahum ayyuhum ahsanu amala ni? Maka Nabi SAW menjawab, liyabluwakum ayyukum ahsanu aqla wa awra'u an maharimillah wa asra'ukum fit ta'atillah. Tafsir Dul Mansur. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, maknanya Nabi SAW menjelaskan di sini, maknanya liyabluwakum, supaya Allah Ta'ala nak uji kamu, siapakah di antara kamu yang bawa mari amalan yang terbaik. Ahsanu aqlan, akal yang terbaik, maknanya bawa mari amalan yang terbaik. Siapakah di antara kamu wa aura'u an maharimillah, siapa yang paling bertakwa di dalam mengelakkan diri dalam perkara-perkara yang dilarang Allah. Siapa yang paling warak sekali? Perkara yang dilarang Allah, siapa yang paling berhati-hati untuk tidak menyentuh daripada perkara yang dilarang Allah Ta'ala tadi. Wa asra'ukum fi ta'ah, dan siapakah yang paling cepat di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu maksud ayyukum liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dalam surah Al-Mulk pun ada ayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala ni. Itu syarahan Nabi SAW berkenaan dengan ayat ini. Tafsir ayat ini mengikut lidah para sahabat. Satu kali Hazrat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu menafsirkan ayat ahsanu amala. Apakah makna amalan yang terbaik? Maka kata Hazrat Ubay bin Ka'ab, ahsanul amali akhzun bihaqqin wa infaqun fi haqqin ma'al iman wa ada'ul faraidi wa ijtinabul maharimi wal iktharu minal mandhubi ilaih. Tafsir Qurtubi. Kata Ubay bin Ka'ab berkenaan dengan ahsanu amala, amalan yang terbaik adalah ahsanul amali akhzun bihaqqin, amalan yang paling terbaik adalah akhzun bihaqqin, yakni berpegang dengan iman yang hak, akidah yang hak. Itu amalan yang terbaik. Pertamanya, sebelum amal, kita beramal dengan akidah yang terbaik. Ini memegang perkara yang hak, akidah yang hak. Yang kedua, wa infaqun fi haqqin, kemudian menginfakkan harta kita pada jalan yang hak, jalan Allah. Harta ada, kita infak sikit sebanyak pada jalan Allah. Yang ketiga, wa ada'ul faraid, menunaikan segala kefarduan-kefarduan kita. Kefarduan semayang, tilawat, zakat dan sebagainya. Yang keempat, wa ijtinabul maharimi, dan mencegah diri daripada perkara-perkara yang dilarang Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ijtinabul maharimi. Dan yang terakhir, wal iktharu minal mandubi ilaih, memperbanyakkan amalan-amalan nawafil, amalan-amalan sunnat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ahsanul amali akhzun bihaqqin wa infaqun fi haqqin ma'al iman wa ada'ul faraidi wa ijtinabul maharimi wal iktharu minal mandubi ilaih. Bila disebut ahsanul amala, pertama akidah yang betul, yang kedua infak di jalan yang betul dengan iman, penuh keimanan. Yang ketiga, menunaikan segala kefarduan. Yang keempat, mengelakkan diri daripada segala yang dilarang. Dan yang kelima, memperbanyakkan amalan-amalan sunat dan nawafil untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis ada datang, inna dunya hulwatun khadiratun wa inna Allah mustakhlifukum fiha fayanzuru kaifa ta'malun.
Hadis ada datang menyebut sesungguhnya dunia ini hulwatun. Dunia ini manis, satu manisan, khadiratun, dan dunia ini hijau. Dunia ini ditunjukkan kepada kita satu benda yang manis, lazat. Ditunjukkan kepada kita satu benda yang fresh, hijau. Wa innallaha mustakhlifukum, dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kamu naib khalifah di atas muka bumi ini. Fayanzuru kaifa ta'malun, supaya Allah taala nak lihat kamu ni bagaimana kamu beramal pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dunia ni ujian, nampak cantik, nampak fresh, nampak hijau. Dan Allah taala jadikan kamu naib khalifah di atas muka bumi ini untuk menunaikan segala perintah Allah dan menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala atas muka bumi ini. Fatanzuru kaifa ta'lamun wa yanzuru kaifa ta'malun, dan Allah taala nak lihat bagaimana kamu beramal di atas dunia ni. Hadis sahih Muslim. Hazrat Umar Faruq ketika berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, dia doa macam mana? Allahumma inna la nastati'u illa an nafraha bima zayyantahu lana. Allahumma inni as'aluka an unfiqahu fi haqqih. Wahai Allah, sesungguhnya la nastati'u, kami tidak ada istita'ah, kami tidak ada kekuatan, melainkan an nafraha bima, melainkan kami menghasilkan kesenangan bima zayyantahu lana, dengan apa yang kamu perhiaskan kepada kami. Allahumma inni as'aluka, ya Allah, aku minta kepadamu an unfiqahu, supaya bagi taufik kepada aku untuk aku menginfakkan hartaku fi haqqihi, pada jalan kamu yang hak. Tafsir Qurtubi. Kemudian kita masuk ta'rif. Ma huwa ta'rifu zuhud? Az-zuhud ma huwa? Ta'rif zuhud. Kadang-kadang orang kita ni keliru dengan ta'rif zuhud. Apakah ta'rif zuhud itu sendiri? Berkenaan dengan zuhud, para masyayikh banyak berkata-kata berkenaan dengan zuhud itu sendiri. Dan setiap para masyayikh mereka ada zauq, ada pandangan dan zauq, rasa perasaan rohani mereka sendiri. Orang musyahadah berdasarkan zauq dan keadaan rohani dan musyahadah mereka, mereka mentakrifkan, memberi definisi tentang zuhud itu sendiri. Mari kita lihat beberapa definisi yang diberi oleh ulama. Boleh insya-Allah tuan-tuan? Ke nak berhenti sini? Sambung kita zuhud. Nak tahu tak? Tuan-tuan nak tahu apa maksud zuhud sebenar? Nah, dengar betul-betul tuan-tuan. Syekh Muhammad Zamri, Sa'idi Salim. Cuba dengar apa maksud zuhud oleh para sahabat dan para tabi'in dan para ulama kita. Pertama, Hazrat Ali radhiyallahu anhu wa karamallahu wajhu berkata, az-zuhdu ar-ridha bil qalil. Hazrat Ali kata zuhud itu adalah redha bil qalil, redha terhadap apa yang sedikit. Dapat sedikit, redha pada Allah Subhanahu wa taala. Itu zuhud mengikut definisi Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Kenapa? Hazrat Ali kata, kerana Allah Ta'ala berfirman, wa kanu fihi minaz zahidin. Orang yang redha pada yang qalil, yang sedikit tadi, mereka adalah tergolong daripada golongan yang zahid, orang yang zuhud. Surah Yusuf. Jadi Hazrat Yusuf AS yang mana gembira terhadap perkara yang sedikit itu digambarkan sebagai minaz zahidin, tergolong daripada golongan orang-orang yang zuhud. Jadi redha bil qalil, gembira terhadap dapat sikit pun redha pada Allah Subhanahu wa taala, itu tanda zuhud. Faham tak? Yang kedua, zuhud yang diberi ta'rif oleh Hazrat Sufyan Tsauri rahmatullah alaih, beliau berkata az-zuhdu qisarul amali bukan bil ain, bil hamzah. Qisarul amali laisa bi aklil ghalizi wala lubsul abaati. Dengar sendiri. Dengar betul-betul. Hazrat Sufyan Tsauri berkata, zuhud itu bermaksudnya kurangnya cita-cita, kurangnya angan-angan. Kan? Kurangnya angan-angan. Laisa bi aklil ghalis. Zuhud itu adalah kurang angan-angan. Bukan makna zuhud itu laisa bi aklil ghalis. Bukannya kimakmulikana. Bukannya makan benda-benda yang biasa. Makna zuhud ni makan pun ala kadar je. Bukan itu maksud zuhud. Laisa bi aklil ghalis. Naki ma'mulikana, bukannya makan makanan yang biasa-biasa itu zuhud. Tak makan sedap-sedap itu bukan zuhud, bukan maksud macam tu. Laisa bi aklil ghalis wala lubsul aba'ah, dan zuhud itu bukannya memakai pakaian compan-camping.
Kita faham kalau zuhud itu perlu ada 18 compan camping baru zuhud. Itu kata As-Sufyan Tsauri rahmatullah alaih. Ibnu Khafif rahmatullah berkata, alamatuz zuhdi wujudur rahati fil khuruji minal milki. Ibnu Khafif rahmatullah berkata, tanda-tanda seorang itu zuhud adalah ketika mana wujudur rahati, adanya ketenangan ketika mana keluar sesuatu daripada barang milik dia, daripada kepunyaan dia. Faham tak? Maknanya bila harta dia ke barang kepunyaan milik dianya telah keluar daripada pemilikan dia, dirampas ke, hilang ke, pencuri rompak ke, kan? Wujudur rahah, dalam masa yang sama dia masih ada ketenangan. Ada ketenangan, tak apalah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Faham tak? Seperti mana berkenaan dengan Syekh Abdul Qadir Jilani, satu kali cermin hari-hari dia tengok muka dia pakai serban dan sebagainya, pecah. Dia kata, alhamdulillah, satu benda yang asbab aku menyombong diri pada Allah Subhanahu Wa Taala hari ini telah pecah. Faham tak? Hari ini kita tengok cermin kan, tengok, oh cantik juga aku ni. Oh masya-Allah, janggut kau panjang. Jadi benda asbab menjadi sombong diri hari ini telah pecah. Jadi bila mana zuhud itu, tanda zuhud itu bila mana barang kepunyaan kita keluar daripada pemilikan kita, dalam masa yang sama wujudur rahah, masih wujud ketenangan dalam hati kita, tak tak keluh kesah, tak mengadu pada orang, maka itu tanda hati kita telah mendapat zuhud. Kemudian berkata lagi, huwa sulubul qalbi anil asbab, ketika mana hati tadi terlupa daripada segala asbab, wa naqdul aidi anil amlak, dan ketika mana tangan, apa ni? Tangan melepaskan diri daripada pemilikannya. Faham tak? Itu adalah alamat zuhud. Yakni bila mana hati dia terlupa daripada segala asbab, hatinya hanya tertumpu kepada Rabbul Asbab, ini Allah Subhanahu Wa Taala. Wa naqdul aidi, dan mana hatinya, tangannya naqdu. Tangan apa buat ni? Melepaskan diri daripada segala jawatan yang ada, daripada segala kedudukan yang ada, maka waktu itulah seorang itu dikatakan zuhud. Apa kata Hazrat Junaid Baghdadi rahmatullah alaih? Hazrat Junaid Baghdadi rahmatullah berkata, zuhud itu huwa khuluwul qalbi wa khuluwul qalbi amma khalat minhu al-yadu. Wa huwa khuluwul qalbi amma khalat minhu al-yadu. Ketika mana hati tidak teringat langsung hati ini terhadap apa yang tidak ada di tangannya. Yakni perkara yang kosong, perkara yang tidak ada pada tangannya, hatinya tidak khiyal langsung, itulah dikatakan zuhud. Faham tak? Benda yang dia tak ada, dia tak fikir langsung, itulah zuhud. Kita tak ada tu, nak fikir macam-macam kan. Itu hebatnya siapa tadi? Hazrat Junaid Baghdadi. Jadi setiap masyayikh mereka ada zauq sendiri memberi ta'rif ataupun definisi terhadap zuhud. Jadi Junaid Baghdadi kata, bila mana hati tidak berangan-angan terhadap benda yang tidak ada dalam tangan kamu, itulah zuhud. Abdul Wahid bin Zaid rahmatullah berkata, tarakud dinar wad darahim, itulah zuhud. Meninggalkan dinar dan dirham, itulah zuhud. Itu masyayikh masing-masing dia punya ta'rif. Abu Sulaiman Ad-Darani rahmatullah berkata, tarku ma syaghala 'anillahi ta'ala. Tarku ma syaghala 'anillahi ta'ala huwa zuhud. Meninggalkan apa saja, ni hebat lagi. Meninggalkan apa saja yang boleh menyibukkan diri kamu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, itulah zuhud. Faham tak? Meninggalkan setiap sesuatu perkara apa saja yang boleh melalaikan diri kamu daripada Allah Taala, itu zuhud. Kalau isteri kamu melalaikan, ditinggal tu isteri. Itu zuhud. Boleh amal malam ni tuan-tuan. Kemudian darjah zuhud, kita pergi sikit lagi. Darjah zuhud ni, kata Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullah alaih, beliau berkata bahawa zuhud itu ada 3 darjah, 3 level. Pertama, meninggalkan perkara yang haram. Meninggalkan perkara yang haram, ini adalah zuhud awamun nas, zuhud orang-orang awam, orang yang biasa, kan? Meninggalkan perkara yang haram, itu level kelas pertama. Ini zuhud kelas orang awam. Yang kedua,
meninggalkan Zahid Kucur dan halaman mesej Zahid. Meninggalkan perkara-perkara yang lebih daripada darurat, walaupun perkara benda tu haram, kemudian dia meninggalkan perkara-perkara yang lebih daripada keperluan dia. Faham tak? Meninggalkan perkara tersebut, itulah zuhud. Itulah zuhud para khawas, zuhud orang yang khas. Faham tak? Faham tak? Kalau kan rumah kita ada benda yang darurat, benda keperluan, ada benda yang kemewahan kan. Jadi meninggalkan apa yang lebih daripada keperluan itulah zuhud. Zuhud ini adalah zuhud kelas kedua, yakni zuhud orang-orang yang khas, orang yang khawas. Dan zuhud yang ketiga ini adalah zuhud para arifin. Bagaimana zuhud para arifin? Orang yang mengenal Allah Ta'ala, yakni meninggalkan setiap sesuatu yang boleh melalaikan diri daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah zuhud. Meninggalkan sesuatu yang boleh melalaikan daripada apa sahaja yang boleh melalaikan diri daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah zuhud. Kalau dunia dia, kalau transport dia boleh melalaikan dia daripada ingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia tinggalkan. Kalau telefon dia, Android yang dia ada boleh melalaikan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia tinggal telefon. Jadi alhamdulillah kita malam ni Android yang tuan-tuan ada, PC, laptop yang tuan-tuan ada, tuan-tuan guna untuk mendekatkan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bahagialah tuan-tuan termasuk daripada golongan zuhud, mudah-mudahan insya-Allah. Jadi yang terakhir malam ni berkenaan dengan zuhud ni ada 6 perkara berkenaan dengan zuhud ni. Berkenaan dengan zuhud ni ada 6 perkara. Jab tak banda unjizon ki muamalah mein zahid ikhtiarna kelis. Ketika mana hamba tidak mengikhtiarkan zuhud dalam 6 perkara ini, maka selagi itulah seorang itu tidak digelar sebagai zahid. Zahid maknanya tak digelar sebagai zuhud. Wo cheezein munraja zil hai. Abdul Jabbar nak upgrade pula, Itu upgrade tu bukan zuhud tu, itu ghafilin dia panggil. Dah ada yang ni, dah nampak dah ustaz dah cakap dah live ni, alhamdulillah, itu zuhud. Upgrade yang lain lagi, itu benda lain dah tu. Masuk kod luar dah tu. Jadi 6 perkara tersebut, 6 perkara adalah berkaitan dengan zuhud ni, ada 6 perkara dia kena berzuhud dengan 6 perkara ni. Selagi mana dia tidak berzuhud dengan 6 perkara ni, seorang itu masih belum digelar zahid. 6 perkara. Pertama adalah mal wa daulah. Harta dan daulah. Yang kedua, syakal wa surat, bentuk dan rupa. Dia kena zuhud dengan bentuk dan rupa dia. Nombor 3, sardari, dia kena zuhud daripada menjadi ketua, leader, syekh. Kan hubujah dia panggil, menyintai hubujah, menyintai kedudukan. Dia kena zuhud dengan kedudukan, dengan yakni pemimpin, memimpin. Sardari makna memimpin, nak jadi ketua, nak jadi leader. Nombor 4, dia kena zuhud dengan orang ramai. Nombor 5, dia kena zuhud insan ke apnan nafs. Nombor 5, dia kena zuhud dengan nafsu dia sendiri. Wajib. Dan nombor 6, Allah Ta'ala ki alawah wa harjizi. Dan setiap, nombor 6 yang paling tinggi sekali, setiap perkara masih Allah, selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia kena zuhud dengan perkara tersebut. Dengan Allah jangan zuhud lah, Allah kena banyak, kena tambah. InsyaAllah 2 hari lagi kita akan sambung. Tajuknya adalah berkenaan dengan silsilah zuhud ni. Ada beberapa silap faham berkenaan dengan silsilah zuhud ni, dan cubaan untuk menghilangkan silap faham tersebut. Ada beberapa perkara yang mana kebanyakan orang ramai silap faham tentang zuhud, dan tajuk, dan kita akan cuba selesaikannya insya-Allah pada tajuk yang akan datang pada malam lusa insya-Allah, kalau tak ada aral melintang insya-Allah. Tuan-tuan, harap tuan-tuan masih kekal di sini insya-Allah. Kita sama-sama rungkaikan tentang salah faham tentang zuhud itu insya-Allah. Cukup dulu malam ini insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi hakikat zuhud kepada kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi sabar ketika mana musibah datang kepada kita. Allah Subhanahu Wa Ta'ala kurniakan syukur ketika mana nikmat dunia Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi kepada kita. Mudah-mudahan harta yang Allah Ta'ala kurniakan sedikit sebanyak kepada kita tidak menjadi asbab kelalaian, tidak menjadi asbab kita jauh pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Malah segala kesenangan, daulah, harta yang Allah Ta'ala bagi menjadikan asbab kita makin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamd kama anta ahluh
صل على سيدنا محمد كما أنت أهله وفعل بنا ما أنت أهله فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم مغفرتنا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم ادفع عنا من البلاء والوباء والقحط والمرض والميحن ما ظهر منها وما بطن اللهم نور قلوبنا بعلمك واستعمل أبداننا بطاعتك اللهم ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله تعالى سيدنا حبيبي محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين جزاكم الله خير الجزاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته semoga Allah kabul tuan-tuan insyaAllah.